Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz sekalian pada pagi ni? InsyaAllah pada pagi yang indah ni kita bersama-sama mempelajari dan membincangkan tajuk di dalam bidang hadis ya, iaitu tajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita baca doa, baca sama-sama supaya kamu diberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari dan dibukakan pintu hati kita, dibukakan pintu hati kamu ya, supaya kamu lebih mudah untuk mempelajari tentang tajuk yang kita nak belajar pada pagi ini. Okey, sebelum itu Ustaz nak kamu sediakan buku teks di hadapan kamu ya. Buka muka surat 38. Buku teks muka surat 38. Okey, kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita telah membaca doa bersama-sama dan sekarang Ustaz akan sentuhlah pelajaran kita pada pagi ini ya. Okey, iaitu bagi tajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Kamu buka muka surat 38. Ya. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey. Sebelum tu kamu tengok dalam buku teks kamu tu, apa tu gambar yang kamu boleh nampak? Besar tu rumah tu. Apa tu? Rumah kenangan bakti. Rumah kenangan bakti nama rumah tu kan ni. Nampak ni. Nampak rumah kenangan bakti. Siapa yang duduk dekat rumah ni? Nampaknya ada lawatan tu. Ada bas sekolah, ada murid-murid, ada cikgu, kan? Okey. Rumah kenangan bakti ni biasanya diduduki oleh orang-orang tua, kan? Orang-orang tua. Dan orang tua ni depa menghuni rumah ni sebab apa? Sebab depa dah tak ada rumah, dah tak ada rumah dah. Mungkin depa tak ada rumah ataupun dah tak ada siapa lagi dah nak membela depa ni. Orang tua-tua ni. Jadi depa duduklah di sini ramai-ramai. Sampai bila? Mungkinlah sampai ke akhir hayat, ataupun mungkin anak-anak mereka mungkin sibuk dalam mencari rezeki, bekerja. Tu yang ada yang letakkan mak ayah duduk kat sini. Kesian kan? Jadi ni nampak ni. Ada rombongan ni datang melawat ni ke rumah ni. Ya. Okey. Bayangkan keadaan ya. Di rumah ni orang tua-tua tinggal kat sini, menghabiskan sisa-sisa hidup mereka. Ya. Okey, dengar Ustaz baca. Okey ya, yang tajuk kita ni yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey ya. Tengok ni nombor 1 dalam buku. Kamu pun boleh tengok buku teks kamu. Murid-murid, kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai orang-orang yang menghormati orang tua. Kalau di rumah kamu tu, siapa yang ada yang duduk dengan orang tua mereka? Tentulah kamu duduk dengan orang tua kamu kan. Jadi bila kita duduk dengan orang tua kita, kita hendaklah menghormati. Siapa orang tua yang tinggal kat rumah kamu? Ada ke? Orang yang tua yang dimaksudkan di dalam buku ni bukannya orang yang dah tua-tua tu. Orang yang lebih daripada umur kita, maknanya kita kena hormati. Siapa? Dan tentulah ayah kamu, ibu kamu, kakak, abang yang lebih tua daripada kamu. Jadi kamu kenalah hormati. Sebab apa? Baginda bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya. Okey, tengok ni.
Okey. Kamu pun boleh tengok dalam buku kamu kan. Okey. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Ustaz ulang lagi sekali ya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksud hadis ni ialah daripada Ibnu Abbas berkata. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Ustaz ulang sekali maksudnya. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Nampak tu? Rasulullah bersabda, kalau orang yang tak nak mengasihi orang yang lebih muda ni dan tidak memuliakan orang yang lebih tua ni, maknanya orang itu bukanlah daripada apa? Daripada golongan kami. Golongan kami tu maksudnya daripada yang tidak mengikut ni lah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nanti nak di akhir nanti kita nak memerlukan syafaat Rasul, syafaat Nabi kan. Jadi kalau kita nakkan dapat syafaat Nabi tu, jadi hendaklah kita mengikuti apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW ni. Nabi kita, Nabi Muhammad ni. Baginda kata, orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua, itu bukanlah daripada golongan, bukanlah umat Nabi Muhammad, maksudnya kat situ. Jadi kena ingat tu hadis ni. Okey, sekarang Ustaz nak kamu ikut Ustaz baca, supaya kamu hafal dan ingat hadis ni. Ya. Okey, kamu ikut Ustaz baca pelan-pelan. Ustaz berhenti, kamu boleh ikut. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Lagi sekali. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Okey, maksudnya ikut. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Daud dan Tirmizi.
Okey. Okey, kita tengok soalan kedua. Apakah pengertian dan kepentingan hadis ini? Ustaz, kata anak murid ni, tanyakan kepada ustaz ni. Ya. Okey, kita tengok jawapannya. Yang ketiga, boleh tengok muka surat 39. Ya. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Nampak? Hadis. Apa dia hadis? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sahaja yang Nabi kita buat dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan dan apa jua sifat baginda, itu adalah hadis. Ya. Hadis penting. Kita tengok yang keempat. Hadis penting kerana hadis ialah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Jadi, hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum secara terperinci. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi katakan dan apa jua sifat baginda, itu adalah hadis. Okey? Ingat ya. Okey. Kalau tengok dekat sini, rombongan-rombongan ni tadi ni, rombongan daripada sekolah ni datang ke rumah kenangan bakti. Tujuan mereka adalah satu. Untuk apa? Menyantuni para penghuni rumah ini. Mereka datang menziarahi, melawat, melawat penghuni-penghuni yang ada di rumah ni. Ya. Di mana penghuni-penghuni rumah ni kebanyakannya adalah orang-orang tua. Ada lelaki, ada perempuan, ya. Mereka duduk di sinilah sehingga akhir hayat mereka. Jadi kalau kita ada peluang, kita ziarahilah orang yang tua, orang yang tua-tua. Siapa? Kalau kamu ada atuk, ada nenek, siapa-siapa saja yang lebih tua daripada kita, apa yang kita kena buat? Kita hendaklah memuliakan orang tu. Kita muliakan orang yang lebih tua daripada kita. Hormati mereka. Dan begitu juga kalau kita ada adik-adik. Adik itu maksudnya orang tu lebih muda daripada kita. Apa yang kamu kena buat? Kamu kenalah mengasihi mereka yang lebih muda. Sayangi mereka, ya. Yang tua kita hormati, yang muda kita kasihi. Itu saja, ya. Hadis pada pagi ini kita nak belajar. Okey. Untuk latihan, okey, kita baca lagi sekali hadis ni. Okey. Okey, boleh dengar lagi ustaz baca. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ya. Maksudnya daripada Ibn Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang-orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Dawud dan Tirmizi. Dan okey, untuk sebagai latihan, ustaz nak kamu ada buku warna ungu tu kan, buku aktiviti warna ungu tu, buka muka surat 38. Okey, kamu buka muka surat 38 dan ustaz nak kamu lengkapkan hadis tu, ya. Lengkapkan hadis tu. Dekat situ ada yang kosong-kosongan, ada yang lompong-lompong kan. Dari hadis tu kan. Okey. Dekat atas dia tu dalam awal-awan tu ada disertakan jawapannya. Kamu cuba lengkapkan berdasarkan apa yang dah kita pelajari pada pagi ni, daripada video yang ustaz buat ni. Ya.
Cuba an ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna, ada kosong kan, yarham kosong kan, betul, wa yuwakir, betul, ada kosong, ada 3 tu, ya. Lepas tu begitu juga dengan latihan bagi yang dekat bawah tu. Tu dia punya maksudnya tu. Maksud daripada Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada bukan daripada apa. Dia ada jawapan tu dalam kotak-kotak tu, kat atas ada 5 kotak tu. Ada muda, mengasihi, golongan lebih tua, memuliakan. Kamu cuba lengkapkan, ya. Lengkapkan latihan tu. Dah selesai, nanti tolong tangkap gambar, hantar di Telegram yang Ustaz sertakan nanti dalam link WhatsApp nanti, ya. Okey, cukup setakat itu saja, supaya kamu rajin-rajin baca, ya. Baca hadis ni, kalau boleh tolong hafalkan. Nanti kelas akan datang, PDP akan datang, InsyaAllah kita akan belajar lagi tentang tajuk ni, dan kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi, ya, apa yang kamu perlu ni buat kan. Okey, kamu juga boleh buat, ya, muka surat 39 tu pun boleh, ya. Hadis ni, apa dia hadis ni? Hadis ni ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat baginda, ya. Kepentingan hadis. Apa dia kepentingan hadis? Hadis penting kerana hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Sumber hukum kita dalam Islam ni ada 2, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ni lah hadis. Ya. Hadis ni berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum secara terperinci. Macam mana nak solat? Nabi beritahu dalam hadis macam mana nak solat. Macam mana nak menghormati orang tua? Tengok ni, Nabi beritahu. Nabi tunjukkan macam mana, apa kita kena buat kalau kita berjumpa dengan orang tua, apa yang kita kena buat, apa yang bila kita berjumpa dengan orang lebih muda daripada kita. Okey, cukup setakat itu saja untuk latihan. Kamu buat muka surat 38 dan 39, dan apabila siap, tangkap gambar, hantar di Telegram yang Ustaz sediakan. Setakat itu saja untuk pagi ini. Kamu jaga diri baik-baik, ya. Dengar cakap ibu, dengar cakap ayah, jangan marah rayau. Duduk di rumah, buat latihan, buat perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan bazirkan masa kamu, ya. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.